makan itu pun tidak dilaksanakan dengan baik. Maka dia seolah-olah semua masalah ini dibiarkan terus berkembang tanpa diubati dengan secara tersusun dan secara berpanjangan. Dan akhirnya kita sampai ke peringkat sekarang lah. Baik, Saudara Fizi, saya rasa kita makin clear dah apa yang berlaku sekarang, dan saya rasa setiap rakyat pun kesan tu rasa pada diri kita sendiri. Tak ada siapa yang boleh menafikan saya okey. Saya okey. Aku pun duk komplain mahal lah harga ni kan. So saya rasa semua akui benda ni. Dan saya bila kita pergi ke media-media sosial rakyat, yang bercakap tu dah bukan lagi orang, memang orang yang enggak asing bagi dia. Siapa yang bercakap ni? Orang biasa dah bercakap dekat TikTok. Orang biasa dah mengeluh dekat YouTube. Maknanya masalah tu memang real dan berlaku, hanya mungkin menteri-menteri saja yang tak sedar. Dan sekarang ni sampai tadi YB Rafizi, Saudara Rafizi sebut tentang supply yang slow, perlahan, semua sekali, dan menggambarkan keparahan ataupun besarnya masalah pentadbiran. Soalannya ialah kenapa kegagalan ni berlaku sampai tahap ini? Kenapa? Dia sebahagiannya dari segi saya dah sebut tadi, soalnya contohnya ialah kurangnya idea yang kreatif. Saya bagi contoh yang agak mudah lah. Dalam tahun 70-an, dunia mengalami masalah yang sama yang ada sekarang. Masa itu akibat perang, masa itu perang Arab-Israel. Kemudian ada dari segi catutan bekalan minyak yang dikenakan oleh OPEC. Juga berlaku beberapa gangguan bekalan bijirin sehingga menyebabkan keadaan yang yalah budak-budak tak lahir lagi, aku pun tak lahir lagi lah, tapi aku membaca lah kan. So benda yang berlaku sekarang ni pernah berlaku dalam tahun 70-an kan. Kita tengok respon dan tindak balas kerajaan-kerajaan dunia lain ketika itu kan. Salah satu konsep yang telah dipakai oleh banyak kerajaan di dunia ialah konsep stok penimbal, stockpile. Jadi mereka mengambil tahu bahawa seperti yang saya sebut tadi, bahawa mereka tak boleh mengawal harga. Sebab harga ni soal supply and demand kan. Tapi untuk menjaga rakyat, apa yang mereka boleh buat ialah mereka boleh mengurangkan fluctuation ataupun melonjaknya harga barang itu apabila berlaku krisis. Cara untuk melakukan ini ialah dengan melaksanakan stok penimbal. Apa itu stok penimbal? Maksudnya kerajaan melalui agensi dan mekanisme tertentu membeli dan menyimpan stok barang-barang penting. Dan kerajaan menentukan apa stok yang perlu ada stok penimbal kan. Contohnya mungkin minyak, stok penimbal US sampai sekarang ada stok penimbal dia. Bijirin, bahan makanan kan. Ada negara yang ada gula, stok penimbal kan. Jadi bila dia tengok ada gangguan sedikit, dia akan release stok penimbal. Jadi dia juga membeli stok penimbal itu dengan mengambil kira unjuran harga bagi tempoh yang panjang, sebab dia kerajaan, maka dia wang banyak. Jadi dia boleh kontrol sedikit dari segi supply and demand tadi. Supply, remember I keep saying that is actually a question of supply. Jadi kalau contohnya dia tengok kita rasa dalam 2-3 tahun lagi harga beras mungkin akan naik mendadak, tapi harganya pada masa sekarang ini masih lagi okey, kita book dulu. So dan cara dia banyak cara nak buat lah. You can hedge, orang panggil hedging dulu, ataupun you boleh beli future contract, macam-macam boleh buat kan. Jadi tapi yang penting ialah mereka mempunyai hak untuk mendapatkan bekalan secara kontrak daripada pembekal-pembekal ini pada harga tertentu, supaya apabila mereka boleh melepaskan stok penimbal ini ke pasaran kembali pada ketika harga naik mendadak,
oleh kerana pada ketika itu tiba-tiba ada stok penimbal yang masuk ke pasaran, dia akan menurunkan harga atau menstabilkan harga. Mekanisme ini bukan benda yang baru. Tak nampak complicated sangat. Tak nampak complicated sangat pun sebenarnya kan. Sudah tentulah dari segi pentadbiran, operasi, pelaksanaannya perlu dibuat berbeza-beza mengikut negara. Contohnya di Amerika kan, di US mereka buat suruhanjaya. I think is ada National Commission on Supply and something. Maksudnya ada satu suruhanjaya khas yang kerja dia ialah memantau pergerakan harga barang ataupun komoditi asas ini supaya mereka boleh dengan peruntukan yang ada pekerjaan boleh cuba memastikan kalau ada shock ataupun gangguan luar, stok ini boleh dilepaskan kan. Itu cara yang straightforward. Aku pun tak faham. Agak straightforward lah. Apalah yang payah sangatnya nak buat kan. Satu lagi contoh yang kalau tanya kenapa benda ni berterusan dekat Malaysia kan. Contohnya pemahaman dan pandangan saya kan tengok di parlimen dan tengok kajian bertukar ganti. Satu masalahnya ialah saya sebut tadi soal pelaksanaan kan. Sebab itu benda ni selalunya sebut orang Malaysia pun sebut. Malaysia ni kadang-kadang tak adalah bodoh sangat, tapi pelaksanaan cakap hebat pumbang-pumbang bila buat tak jadi. So masalah di pelaksanaan kan. Salah satu sebab pelaksanaan itu ialah kerana struktur yang melaksanakan. Dan yang ini lawak. Salah satu sebabnya sebab semua nak jadi menteri. Bila sebab nak jadi menteri, kementerian banyak. Jadi kalau tengok dari soal mengawal harga barang makanan, dia sama dalam mana-mana industri, dalam mana-mana rantaian bekalan. Dia ada upstream, huluan sampai hiliran. Okey, baiknya kalau barang makanan kan, industri upstream atau huluan makanan ni apa dia? Pertanian. Sebab pertanian lah yang nak kena tanam dan lain sebagainya. Dia menjadi punca pertama bekalan makanan. Kemudian dia pergi kepada pemprosesan, kemudian daripada pemprosesan ni kepada distribution ataupun agihan, kemudian jualan retail, runcit dan sebagainya kan. Kalau kita nak pastikan bahawa pelaksanaan sesuatu dasar itu berjalan dengan baik, sebaiknya seluruh rantaian bekalan ini dikawal, dilaksana dan dipantau dan dikuatkuasa oleh satu jabatan je, satu kementerian je. Jadi senang tanggungjawab tu. Dia juga yang dapat melihat perancangan menyeluruh daripada huluan sampai hiliran. Jadi dia tak, sebab sekarang yang berlaku ni dia pecah 5 kementerian. Sebab semua nak jadi menteri. Pertanian orang itu, kemudian primary industry, guna tanah bagi tujuan peladangan, Zuraida pula dah. Kan? Lepas tu tak ada menteri kan lepas ni kan. Lepas tu kita ada KPDN HEP, lepas tu kita ada pembangunan usahawan, lepas tu aku pun tak tahu banyak sebenarnya sangat. Boleh berada dalam satu. Sebenarnya boleh digabungkan supaya menjadi seorang menteri kanan. Dia jawab. Kita boleh ada agensi yang untuk berlainan, jabatan semua, tapi bila berlaku sekarang, itu yang menyebabkan pelaksanaannya bercelaru dengan birokrasi. Sebab itu nak panggil mesyuarat mengenai harga ayam atau harga telur yang hadirnya 40 orang. Menterinya ada 78. Banyak kementerian ni semua kan, pegawai semua ni kan. So bayangkan ada 50 orang nak bincang pasal harga ayam ni. Berapa orang nak bercakap? Sebab tu 2 minggu tak dapat keputusan lagi. 2 minggu tak dapat keputusan. Ayam dah tak ada dah kat bawah tu kan. Jadi salah satu sebabnya ialah kerana kita membina karenah birokrasi kita sendiri akibat daripada soal politik. Kerana semua nak jadi menteri, bila ada rundingan untuk membentuk kerajaan, setiap seorang ni nak jawatan menteri sebenarnya. Sebenarnya sepatutnya sebaik yang mungkin kita kena gabungkan supaya mirip kepada rantaian bekalan itu. Supaya senang. Kalau contohnya soal makanan kan, kuasa untuk menentukan guna tanah dengan baik. Kuasa untuk memberi peruntukan supaya kita boleh merancakkan industri pertanian.
kuasa untuk memastikan tidak ada pencatutan, tidak ada orang hoarding kan, bila sampai ke agihan, distribution, manufacturing, kuasa untuk kita memberi galakan kepada industri makanan tertentu supaya kita boleh dapat pastikan barang makanan contohnya chicken feed, dedak ayam ni kan. Jadi dedak ayam kena pergi tanya Azmin. Sebab tu di bawah MITI kan. Jadi kebayang dia pun celaru sekarang kan. Jadi sampailah ke penguatkuasaan harga barang kat bawah tu. Bila tanggungjawab itu digabungkan di bawah satu kementerian utama yang seorang menteri kanan jaganya, dia tak boleh tuding jari. Sekarang ini tanya menteri itu, menteri kita tanya dia, saya dah buat tapi dia tak buat. Oh, saya dah buat, dia tak buat. Jadi 7 bulan mesyuarat kabinet, orang ni bentang dia nak buat macam ni, kemudian kita perlukan maklum balas daripada kabinet yang lain, 8 bulan tak jadi apa lah. Jadi benda ni common sense. Ya, betul. Tapi sebab oleh kerana struktur politik kita, oleh kerana ialah permainan politik, dan oleh juga kerana aku tak rasa lah kebanyakan yang banyak nak jadi menteri itu benar-benar rasa amanah dia kepada rakyat untuk menukar. Jadi perkara ini berlanjutan dari 1 tahun kepada 1 dekad, jadi 2 dekad dan sebagainya. Sebab itu, kalaupun kita ada idea yang baik kan, itu yang orang kata kita memerlukan reformasi keseluruhan. Sebab kalaupun bawa idea yang baik tapi masuk kepada satu sarang birokrasi yang begini, maka idea itu akan tersangkut, dia tak pergi ke mana-mana. Pandangan saya, sebaiknya kita cuba gabungkan seberapa banyak fungsi mengikut rantaian bekalan yang melibatkan makanan dan harga barang ini, supaya kita ada satu accountability. Keamanahan itu diletakkan kepada seorang saja. Jadi jelas kalau dia tak buat kerja memang patut kena pancung. Tukar orang lain kan. Jadi dan itu selalunya yang berlaku di negara-negara lain. Betul. Dia selalunya memberi kuasa dan mandat yang betul kepada seseorang supaya dia diberikan ruang sepenuhnya. Kita tak boleh. Sebab apa? Sebab setiap kementerian tu ada kuasa untuk dan tanda tangan projek. Jadi kalau letak kat seorang, habis projek dapat kat dia. Jadi orang lain pun nak projek, orang ni nak projek kan. Jadi selagi kita tak boleh keluar daripada kepompong itu, maka masalah ini akan terus berterusan dan berterusan. Betul. Menarik apa yang dibentang oleh Saudara Fizi tadi. Saya terbaca juga berita baru-baru ni, Indonesia, Jokowi baru saja tukar 2 menteri dia. Sebab hanya isu lembap pemberian hak milik tanah kepada rakyat. Dia tukar menteri untuk mempercepatkan benda-benda macam tu. Saya rasa benda tu tak berlaku lah kat Malaysia. Memang payah. Kalau nak buat pun tak boleh. Sampai sekarang Zuraida tak keluar-keluar lagi ni kan. Walaupun dah keluar parti dan sebagainya, tak keluar lagi ni. Sebab biarlah keadaan yang kita ada lah kan. Baik, Saudara Fizi. Saya mungkin soalan yang terakhir kot. Menarik sebenarnya Saudara Fizi dah mengulas pun tentang kenapa kegagalan ini berlaku dan di mana puncanya dalam struktur pentadbiran kerajaan tu, sampai seolah-olah benda yang straightforward, benda yang tak complicated, tak pun pembincangannya terlalu rumit, tak boleh dibuat. Cuma dengan kempen Ayuh Malaysia ni, mungkin Saudara Fizi boleh kepada penonton yang sedang mengikuti juga perbincangan ni, mungkin Saudara Fizi boleh jelaskan bagaimana sebenarnya, dah ada tadi sebenarnya, cuma mungkin boleh disimplifikan lagi, bagaimana minda Ayuh Malaysia melihat nak atasi isu ni dan bagaimana solusi yang Malaysia boleh ada. Silakan. Kita memang sedar bahawa negara kita ini, masyarakat kita, kalau kita nak harapkan kepimpinan atas, dan saya tahu kadang-kadang rakan pakatan tak selesa dengan saya sebab mereka nakkan saya hentam BN saja kan. Saya rasa rakyat pun dah bosan. Saya rasa tanggungjawab itu tanggungjawab bersama. Maksudnya dia tidak ada formula mudah yang mengatakan kalau kerajaan itu bertukar, parti ini bertukar, maka automatik jadi baik. Kita dah tengok juga